Okey, boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh angkat tangan. Okey, so saya akan mulakan pembelajaran kita hari ini. Masih lagi bab peranan dan pelaburan di pelaburan, semua di pelaburan sekarang. Okey, so sekarang pelaburan yang kamu dah belajar sama ada amanah saham ataupun pelaburan hartanah. Okey, pelaburan hartanah, beli tanah, beli rumah ataupun beli lot share. Okey, so yang hari ni kita belajar tentang masih lagi di pelaburan tapi kamu kena belajar tahu tentang strategi pemurataan. Okay. Sebelum tu semua yang saya terangkan dalam nota kamu. Semua latihan yang kita bincangkan ada dalam buku latihan kamu. Okey, kita akan bincang jawapan, so kamu just salin saja. Okey. Alright, so hari ini tentang strategi pemurataan. Ini tajuk hari ini lah. Okay, so dalam strategi pemurataan, kamu mesti boleh mengira purata kos bagi pelaburan saham. Okay. So dalam strategi pemurataan ada soalan pengiraan. Kamu mesti boleh mengira apa? Purata kos share untuk pelaburan saham. Okay. Dan lepas so, sebelum kira, kita kena kenal dulu. Apa itu strategi pemurataan? Strategi pemurataan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham. Okay. Dengan amal tetap untuk tempoh yang tertentu, sama ada bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Okay. Strategi pemurataan ni boleh bantu pembeli saham dapat purata yang lebih rendah. Okay. Tapi jumlah saham dia ada banyak. Maksudnya dia keluar kos purata rendah dapat jumlah saham lebih banyak. Okey, berbanding kalau kita melabur secara sekaligus atau langsam. Okey, contohnya ni situasi Puan Hasniza. Puan Hasniza. Okey, Puan Hasniza ada RM12,000 membeli saham sekaligus dari syarikat Sempurna. Dia beli langsam dengan duit dia RM12,000 tu. Harga satu unit saham RM2. Okey. Bila dia buat macam ni, langsam sekaligus, kita panggil juga langsam. Okey. Bila dia beli RM12,000, dia habiskan sekaligus, dia hanya akan memiliki 6,000 unit saham. Okey. So, kalau dia buat langsam, RM12,000 yang dia ada tu, satu unit saham adalah RM2. So, Puan Hafniza akan ada 6,000 unit saham sahaja. Okey, dengan harga RM2. Okey, kalau Puan Hafniza buat strategi pemurataan, adakah dia akan dapat lebih dari 6,000? Ataupun kurang dari 6,000. Yang kalau dia beli langsam 6,000 dia dapat. Okay. So kalau pakai strategi pemurataan macam mana? Okay. Adakah lebih ataupun kurang? Yang mana lagi untung? Langsam atau buat strategi pemurataan? So kalau strategi pemurataan macam ni tengok kamu kena faham jelas cara untuk kira dalam strategi pemurataan. Okay. Kalau strategi pemurataan, Puan Hafniza dia tak beli langsam. Okay? Dia beli ikut bulan. Januari, Februari, Mac, April ni sampai Disember. Ikut dia lah. Dia nak buat setiap bulan ataupun bulan tertentu ataupun setengah tahun atau macam mana. Okay? So dalam situasi ni Puan Hafniza dia nak
beli dalam tempoh 1 tahun tapi secara bulanan. Okey, dia tak beli langsung. Maksudnya bulan Januari dia keluar duit 1,000. 1,000 je. Okey, tapi dia ada 12,000. Okey. Dia Januari 1,000. Okey. Semasa dia melabur RM1,000 itu, harga seunit saham adalah RM2. So bila dia jual, dia beli RM1,000, dia keluarkan duit RM1,000, harga seunit RM2, dia akan dapat 500 unit saham. Maksudnya 1,000 kita bahagikan dengan RM2, kita akan dapat 500. Okey. Okey. Kemudian bulan Februari. Bulan Februari dia beli lagi 1,000. Tadi dia dah beli 1,000, tinggal 11,000 kan. So 11,000 ditolak lagi 1,000. Pada ketika itu saham kan berubah-ubah kan. Naik turun. So pada bulan Februari saham itu yang dia nak beli tu RM1.80. Okey. So bila RM1.80 kamu bahagikan, ambil kalkulator kamu. 1,000 bahagi RM1.80. Kita akan dapat banyak nombor ni, 55555. Okay, tapi unit saham dia tak ada perpuluhan. Kita bundarkan kepada nombor yang terendah. So 555. Belakang ni 5 jangan bundarkan jadi 556, tak boleh 555. Kita ambil nombor yang rendah. Bundar kepada nombor yang rendah. So kita dapatlah kat sini 555 ni. Pada bulan Februari. Okay. Lepas tu Mac. Tadi dia dah habis dah 2,000. Sekarang Puan Hasmiza ada lagi 10. Ini lagi 1,000. Bulan Mac. So semasa bulan Mac tu dia lagi 8 juga. So dia akan dapat 555 juga. Okay. So bulan April. Masa tu saham rendah. So dia belilah. Murah lah maksudnya. Okay. RM1.07. Murah. So dia beli dia dapat banyak sikit. 588. Sebab RM1.07. Murah lah. Okay. Dia bulan Disember, jumlah ni semua ni kita tambahkan, kita akan dapat 6,741. 6,741. Okey. So, tadi kalau dia beli langsam, dia cuma dapat 6,000 sahaja. Kalau dia buat strategi pemurataan langsam, dia akan dapat 6,700 lagi banyak pemurataan banyak. Okey. So apa yang kamu kena kira adalah kos purata seunit seshare. Okay, maksudnya 12,000 dengan kadar 12,000 tadi tu, dia dapat 6,741. Maksudnya satu unit saham dia tu berharga berapa? So guna kalkulator kamu. 12,000 duit dia dapat 6,741. So, satu unit saham dia berharga RM1.78. Okey. Satu unit saham dia RM1.78 sahaja. Berbanding kalau dia beli langsam tadi, yang ni langsam, dia dapat 6,000 sahaja tapi harga mahal, RM2. Okey. Kalau dia buat strategi pemurataan, dia dapat 6,741, lagi banyak share dan harga lebih murah. Okey. So ini adalah strategi pemurataan.
Okey. So daripada sini kamu boleh tengok dia sebenarnya strategi pemurataan ini membantu ini dalam kotaknya membantu membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga yang tinggi. Okey, yang RM2 tadi tinggilah ataupun dia juga membolehkan seseorang untuk beli saham pada yang rendah. Itu. Okay, itu adalah strategi pemurataan. Kamu kena tahu kira berapa harga satu unit. Okay, kita bahagikan. Alright. Okay. Setakat itu boleh faham? Angkat tangan kalau faham. Kalau ada soalan tanya. Jelas tak? Okey, dua orang angkat tangan, yang lain okey tak? Okey. Alright. Okey. Thank you. Sekarang kita sambung, kita buat soalan. Itu saja konten yang kamu kena belajar hari ni. So saya nak tunjuk cara untuk jawab soalan pula. Okay. Okay, sekarang kita tengok gambar ni. Ada dua, contoh 13 dalam teks kamu. Ini Puan Esther Wong, yang sebelah sini Puan Linda. Mereka dua-dua telabur lah main saham. Okay. Sekarang kita nak tengok apa bijak. Puan Linda, yang mana adalah investor yang bijak. Okay, so Puan Esther Wong cakap saya mempunyai, so dia ada RM20,000 dan ingin melabur dalam mengikut bulan-bulan tertentu dengan amal yang sama. Okay. Puan Linda pula, saya pula ingin melabur RM20,000, duit yang sama. Puan Linda ingin melabur secara sekaligus dengan membeli saham syarikat pelita yang berharga RM2,000. Okey, so kamu dah nampak dah kan apa beza mereka dua. Satu nak beli bulanan-bulanan, Puan Linda pula nak beli sekaligus. Kamu dah ada apa yang bagus, apa yang bijak, apa yang kurang bijak. Labur yang mana. Tapi sebelum kamu jawab itu, kamu mesti ada bukti apa yang lebih bijak. So bukti tu kamu buat sedikit pengiraan. So kita nak kira lah siapa yang lebih untung, siapa yang lebih bijak. Sekarang kita kira untuk Puan Linda dulu. Puan Linda ada RM20,000. Kita tengok ni dekat A. A ni Puan Linda ada RM20,000. So harga seunit saham dia beli RM2. So bila kita bahagi, Puan Linda akan dapat RM10,000. Jadi ada RM10,000. So satu unit saham Puan Linda lah. Okey. Sekarang tengok Puan Esther Wong. Puan Esther Wong dia pakai table ini. Kan dia cakap dia nak beli bulan-bulan tertentu kan. So Puan Esther Wong dia nak beli bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan itu adalah bulan Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. Okey. Dia tak beli setiap bulan. Ini saja yang ada duit nak beli. Berapa bulan ni? 1, 2, 4, 5 bulan. Okay, so ambil calculator RM20,000 modal pelaburan. Dia ada 5 bulan dia nak melabur. So kita bahagi 5. RM4,000. RM4,000 ni adalah ni yang disebut amount yang sama. Maksudnya bulan Januari RM4,000, Mac RM4,000, Mei RM4,000, Ogos RM4,000, Disember pun RM4,000. So RM4,000 semua sekali, total RM20,000. Okay. So bolehlah buat table ni. Kamu tengok table untuk Puan Esther. Ini kita buat sendiri ya. Kalau kita nak kira. Okay. So dia nak March, Januari, March, Mei, Ogos, Disember. So dalam table tadi
Harga dia adalah yang diberi dalam ni RM2, RM8, RM6, RM2.10, RM2. Okey. So, ini adalah harga satu unit. Yang ni diberi dalam soalan. Okey. So, sekarang kita kira daripada sini, kamu kena kira ini. Ini kira sendiri. Okey. So, macam mana nak kira? Kamu ambil RM4,000 bahagi dengan RM2. RM4,000 bulan Januari ya. Semasa bulan Januari tu RM2 harga saham. So dia dapat 2,000 unit. Okay, semasa bulan Januari. Okay, bulan Mac dia tengok beli RM4,000 bahagi dengan RM1,800. So ni adalah bilangan saham yang kamu dapat 2222. Puluhan ni tak perlu ambil ya. Kita kena yang ni. Okay, main saham, oh lagi murah, beli lagi. Beli sebanyak RM4,000. So bila dia beli RM4,000, kita bahagi dengan RM1.6, kita akan dapat 2,500. Lepas tu bulan Ogos dia tengok, oh RM2.10, oh boleh beli. So dia beli lagi, dia dapat 1,904. Okay, last in December, so dia ada 2,000, 4,000 lagi. Okay, belilah RM2, RM2 dapat 2,000 unit lagi. Okay, sampai habis duit dia, 20,000 unit dah habis. Okay, dah habis modal dia, jumlah semua sekali adalah kamu dapatlah 10,626 unit. 10,626 unit saham. Okey, tadi Puan Linda dapat apa? 10,000 saja. Puan Linda dapat 10,000. Harga dia berapa? RM2. Tapi Puan Esther Wong dapat 10,600. Puan satu unit, kamu bahagikan 20,000 ni, modal dia tadi ni, bahagikan dengan jumlah ni, kamu akan dapat RM1.88. Puan Linda RM2, tapi Puan Esther Wong 1.88. Murah lah, tapi dia dapat lagi unit saham. Okey. So Puan Esther Wong lagi untung. Jadi Puan Esther Wong adalah pelabur yang bijak. Kenapa dia pelabur yang bijak? Kerana mengamalkan strategi pemurataan. Lebih banyak saham, lebih banyak dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okay, so kalau soalan tanya kenapa dia pelabur yang bijak? Kerana mengamalkan strategi pemurataan yang membantu beliau memiliki lebih banyak saham tapi kos purata seunit lebih rendah. Okey, ini contoh untuk contoh 13. Okey, soalan apa yang kena jawab? Sebelum jawab soalan, ini kena tahu apa kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur. Okey, selalunya soalan macam ini dia akan masuk pada kamu sama ada objektif ataupun bahagian A atau bahagian B. Okey, 3 bahagian A atau akan minta isi tempat kosong ataupun jelaskan kepada jawapan yang betul atau sesuaikan. Okey, so, soalan yang ni lah kena tahu kelebihan strategi pemurataan. Apa kelebihannya? Kalau kamu nak main saham, kalau kamu pemurataan, kamu akan dapat ni strategi pemurataan tu akan bantu mengambilkan dari harga sendiri. Kita tak beli langsung, kita beli murah beli, murah beli. Macam tu. So dia akan bagi kamu untuk ambil kesempatan tu lah. Okay, bahan harga. Okay, harga macam rendah beli. Bila ada saham rendah, lebih banyak unit dah beli. Secara tidak langsung membantu pelabur memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa panjang.
Purata kos per unit usaha lakukan dalam masa jangka masa yang panjang. Ini macam point extra wang tadi lah. Okay, kedua, tidak dipengaruhi oleh emosi. Kalau tengok merendah je, nak beli banyak. Kita tak buat macam tu. Okay, sebab apa? Sebab itu adalah ciri-ciri pelabur yang dipengaruhi oleh emosi. Tengok rendah tapi jangan beli semua, jangan beli langsam. Beli sikit-sikit. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah mengurangkan risiko kerugian. Macam tadi Puan Linda kan ada sedikit kerugian lah berbanding dengan Puan Esther Wong. Okay. Ini kena tahu, kena ingat. Alright. So latihan dia adalah uji minda 3.1E. Ini kita jawab sama-sama tapi pastikan semua perbincangan yang kita buat ini ada dalam buku kamu dan bila nanti dekat sekolah saya tanya boleh explain balik macam mana kita bincang hari ini. Okay? So first kali. Itu soalan tengok masing-masing. Apakah yang anda faham tentang strategi pemurataan dalam pembelian saham? So, kalau orang tanya pemurataan, strategi pemurataan tu nak beli apa? Jadi saham lah. Okay. So apakah dia? Apakah strategi pemurataan dalam pembelian saham? Okay. Maksud dia adalah strategi pemurataan itu adalah pembelian bulan ataupun berkala dan bukan sekaligus. Okay. Kita langsam. Strategi pemurataan adalah pembelian saham ataupun cara berkala bukan sekaligus. Atau kalau kamu tak nak beli setiap bulan pun buat macam Puan Esther Wong tadi, bulan Mac beli, bulan April beli, bulan Mei, lepas tu bulan Disember. Itu maksudnya berkala. Okay? Tapi dia tak beli secara sekaligus. Okay, itu soalan nombor 1. Sekarang tengok soalan nombor 2. Okay, kita ada 2 orang pelabur. 2 orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okay, berbeza. Sekarang siapa orang tu? Encik Derek dan Encik Sulaiman. Okay, apa perbezaan dia? Encik Derek ada 20. Tapi apa cara yang berbeza? Encik Derek secara sekaligus. Manakala Encik Sulaiman secara berkala dan konsisten. Tengok, beza kan cara dia. So kamu dah nampak dah siapa yang bagus, siapa yang tak bagus ni. Kamu dah boleh jawab dah. Kamu rasa siapa yang bagus? Encik Derek ke Encik Sulaiman? So bagi jawapan. Buka mic kamu, bagi jawapan. Encik Derek ke Encik Sulaiman yang bagus? Encik Sulaiman. Encik Sulaiman. Yang lain nak jawab Encik Derek ke Encik Sulaiman? Kenapa cakap Encik Sulaiman bagus? Kenapa Encik Sulaiman bagus? Kenapa? Dia melabur secara berkala dan konsisten. Betul, jawapan. Thank you. Betul, sebab dia melabur secara berkala dan konsisten. Okay? Dia tidak melabur macam Derek, iaitu secara sekaligus. Maksudnya, faham. Okay. So, ini dah cara dia, kamu dah tahu apa yang bagus, apa yang tidak. Okay? Tapi bila soalan tak berikan justifikasi anda. Maksudnya, kenapa kamu cakap dia bagus? Apa bukti dia? Bukti dia adalah kamu kena kira lah. Okay, siapa yang lagi untung. So, macam mana nak kira? Okay, macam tadi. Kita tengok macam ni. Sulaiman bulan. So, table ni untuk Encik Sulaiman lah. Okay, dia beli setiap bulan. Okay, dia beli Januari sampai Disember setiap bulan. So, siapa yang lagi untung? Kalau Encik Derek, dia beli 24,000
Encik Derek, kita kira untuk Encik Derek dulu untuk nak tunjukkan cara. Okay, Encik Derek dengan RM2 dia beli RM2 satu unit. So dia akan dapat berapa? Kalkulator kamu, kan kalkulator? RM24,000 bahagi RM2, kita akan dapat 12,000. 12,000 unit saham. Okay. So 24,000 ni dengan 12,000 unit saham akan jatuh harga satu unit saham adalah RM2 untuk satu unit saham. Ini bagi Encik Derek. Okay, sekarang kita nak tengok untuk Encik Sulaiman. Dan kira untuk Encik Sulaiman. Encik Sulaiman juga, tapi dia nak beli setiap bulan. So 24,000 tu, 24,000 kita bahagi dulu dengan 12 bulan. So satu bulan dia akan beli, tadi Encik Derek langsam. So Encik Sulaiman akan beli setiap bulan RM2,000 sahaja. Okay? RM2,000. Kita pun buatlah table. Okay, buat setiap bulan. Okay, bulan Januari dia akan melabur sebanyak RM2,000. Tadi kita dah kira satu bulan RM2,000. Okay, pada bulan Januari harga dia adalah RM2. RM2 ni ya. RM2. Kalau RM2, RM2,000 kamu kena bahagi dengan RM2. Kita akan dapat 1,000 unit saham. Okay. Ini adalah bulan bulan table ni kena buat sendirilah, okey. RM2, kamu labur RM2,000 dapat satu bilangan unit saham. Okey. Sekarang kita pergi bulan Februari pula. Februari. RM2,000 juga. Tapi harga bulan Februari RM8. Okey. RM8. Okay, dapat berapa? Bahagikan 2,000 bahagi RM8. Okey, ada banyak nombor satu ni. Ingat perpuluhan tu kita tak ambil kan? Kita akan ada 1,1,1,1 unit saham. Okey, lepas tu buat untuk March. Lepas tu April. Buat sampai Disember. March, April, May, June, July, August, September, October,
November, Disember. Okay. Buat sampai Disember sebab dia melabur setiap bulan. Oktober, November, Disember. Okay, kamu dalam buku kamu guna pembarisan. Buat table. Setiap bulan 2000, sampai Disember. Sebab apa semua 2000? Sebab dia ada 24,000 kan. So total kat bawah ni 24,000 lah duit dia. Okay, so sekarang tengok Februari RM1.8, March RM1.7. Okay, bahagikan dengan RM1.7. Lepas tu April RM1.6. Lah ni 2000 bahagi RM1.7 pula. Tadi RM1.8. So sekarang kita bahagi RM1.7. Kita akan dapat 1176 dekat sini ya. 1176. Bahagi dengan 1.6. Akan dapat 1250. Okay, bulan Mei tengok tabel ni RM2 10 sen. So bahagi dengan RM2 10 sen, ambil kalkulator. Bahagi dengan RM2 10 sen, kita akan dapat 952. Perpuluhan tak ambil ha? 952 tulis ni. Okey. Jadi bulan Mei, Jun RM1.5. RM1.5 bahagi ulang sampai bulan Disember. 1333. 1333. Lepas tu Julai RM2.2. RM2.2. Ogos dengan September RM2. Oktober 16,178. 16,178. Okay, so bahagikan RM2. Semua terdapat 909. 909. 2000, RM2 1000 lah. Tadi dah kira dah kan. Kalau RM2 1000. RM6 tadi dah kira dah. 1250. 1250. RM7 1176. 1176. RM8 1111. Okey. So ni lepas kamu bahagi guna calculator, kita akan dapat value dekat ujung sekali. Okey. Jumlah semua ni kamu tambahkan untuk dapatkan jawapan kat sini pula. Okey, tambahkan, ambil calculator. Tambah 1,000 tambah 1111 tambah 1176 tambah 1250 952. Kamu buat serentak sama. Tolong cek betul ke saya kira ni. 909 1,000 lagi 1250 tambah 1176 tambah 111. Untuk Disember. Okay. Tambah semua, kamu akan dapat. Tulis kat bawah sekali ni 13268. 13268. Okay. So,
Encik Sulaiman dia akan dapat sebanyak ini. 13268. Sekarang kita kira kos 1 unit saham. Kos per unit saham untuk Encik Sulaiman. Jadi ada duit dia 24,000 bahagi jumlah dia dapat 13268. So 1 unit saham dia secara purata, kos purata ni adalah kos purata per unit saham. So guna kalkulator 24,000 bahagi dengan 13268. 24,000 bahagi dengan 13268. 24,000 13268. Okey, betul. So 1.8. Maksudnya harga Encik Sulaiman beli secara puratanya dia akan dapat 1 unit saham RM RM1.80. Okey, purata maksudnya secara puratanya dia beli ada RM2, ada RM8, ada RM7, RM6 kan? Ada RM2.10. So secara puratanya Encik Sulaiman membeli saham, kos purata bagi unit saham yang dia dapat adalah RM1.80. Okay, comparekan dengan Encik Derek tadi. Encik Derek dia beli RM2, tapi Encik Sulaiman dapat RM1.80. Murah lagi lah. Kalau kamu tengok jumlah pun dah berbeza. Encik Derek cuma dapat 12,000 saja jumlah unit saham dia. Tapi Encik Sulaiman dapat 13,000 lebih daripada Encik Derek. Okay, so Encik Sulaiman lagi untung lah. Okay, ni. So ni kamu dah jawab tadi A yang saya tanya tadi, kamu dah jawab. Siapa pelabur yang bijak, kamu dah cakap ya. Dia sebab apa? Sebab dia belum beli secara bulanan dan berkala, konsisten. Lepas tu kita dah kira dah. Hitung kos purata ni kan, Encik Sulaiman ni. Okay, kita dah kira dah. So untuk B, ini adalah dalam soalan B. Semua ni. Kena ada table, last kali kamu bahagikan. Okay. So yang C pula. Apa kelebihan? Kamu tengok C ya. Nyatakan kelebihan membeli pemerataan. Apa kelebihan dia? Kita akan dapat bilangan unit saham yang lebih banyak ni 13,000 kan. Encik Derek tadi 12,000 saja. Kita akan dapat bilangan unit saham yang lebih banyak dengan harga kos purata 1 unit saham yang lebih murah. Itu jawapan untuk C. Apa kelebihan dia? Bila kamu buat strategi pemerataan, kita akan dapat bilangan unit saham lebih banyak dengan kos purata seunit saham yang lebih rendah. Itu jawapan dia. Okay. Ini semua ni mesti ada dalam buku nota, buku latihan nombor latihan, buat dekat buku latihan. Buku nota, dekat bahagian nota, buat bahagian nota lah. Nota kamu apa? Daripada awal. Tajuk, maksud, kemudian ambil soalan contoh. Selepas ambil soalan contoh, terus tulis kelebihan strategi pemerataan. Lepas buat kelebihan, tulis uji minda 3.1A, jawab semua ni. Semua ni pun jawapan dah diberi, kamu tinggal nak salin. Okay,